Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur setinggi-tingginya dan selama-lamanya kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaan yang diberikan. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah, dan seterusnya kita diberikan peluang untuk berada dalam pengajian kuliah ilmu pada malam ini. Selama mana Allah membukakan pintu ilmu kepada kita, maka para ulama mengatakan selama itulah pintu kebaikan tidak tertutup bagi kita. Kerana apabila Allah menginginkan sesuatu kebaikan itu tertutup bagi hamba-Nya, maka kebaikan yang pertama yang Allah akan tutupkan adalah kebaikan ilmu. Kerana setiap perkara itu bermula dengan ilmu. Kerana itu kita lihat wahyu yang pertama Allah menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Demikian juga dalam ayat Quran yang lain Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kamu akan ilmu bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Baik, malam ni kita akan menyambung tajuk yang sama, masih lagi dalam tajuk panjang lengan gamis dan kain dan hujung serban. Untuk sambungan hadis yang ke-10. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, atau nama sebenar sahabat ini adalah Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izratul muslim ila nisfi saq wala haraj aw la junaha fima bainahu wa bainal ka'bayn fama kana asfala minal ka'bayn fahuwa fin nar wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi. Riwayat Abu Dawud. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, atau nama sebenarnya Malik ibn Sinan radhiyallahu an, beliau mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kain sarung seseorang muslim itu, maknanya apa dia? Maknanya batas. Batas kain seseorang lelaki yang beriman itu adalah sampai kepada separuh betisnya. Sampai kepada separuh betisnya. Dan tidak mengapa, yakni tidak berdosa dan tidak menjadi satu perbuatan yang diharamkan atau dilarang
selama mana batas kainnya itu berada di antara separuh betis dan di atas buku lalinya. Kemudian baginda melanjutkan, adapun kain yang dilabuhkan di bawah daripada buku lalinya, atau dekat sini disebut mata kakinya, maka bahagian itu akan dibakar dalam neraka. Bahagian mana? Bahagian kadar yang kita labuhkan. Kalau kita labuhkan sampai tutup semua kaki, maka daripada buku lali sehingga keseluruhan telapak kaki dibakar dalam neraka. Tengok berapa kadar yang dilabuhkan. Kemudian baginda melanjutkan lagi, dan barang sesiapa yang melabuhkan kainnya itu dengan tujuan menyombongkan dirinya, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Maknanya bila dia balik pada hari kiamat, Allah takkan tengok dia, Allah takkan bercakap dengannya, dan Allah tidak akan mengampunkannya dan baginya azab yang berat. Baik, berdasarkan pada hadis ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, para ulama membincangkan, ini menunjukkan sebaik-baik dan pakaian orang mukmin yang tawaduk, yang merendahkan diri itu atau yang bersederhana itu adalah pada separuh betisnya. Kalau kita pakai kain, pastikan kain atau seluar kita separuh betis. Itu pakaian orang yang tawaduk, orang yang tawaduk, merendahkan diri. Yang kedua, ia adalah pakaian yang lebih azka, yang lebih suci, kerana terselamat kainnya atau hujung kainnya atau hujung seluarnya daripada kekotoran dan kenajisan. Yang ketiga, atyab. Dalam hadis yang lain Nabi kata atyab, bukan sekadar yang paling tawaduk, yang paling suci dan bersih, dan yang ketiga adalah yang paling atyab. Ini pakaian yang paling baik untuk dia menjaga hatinya. Maknanya nak jaga hatinya daripada sifat sombong, daripada sifat takabur, daripada sifat bermegah dan sebagainya. Tetapi kalau dia rasa janggal sangat sampai separuh betis, baginda kata tidak mengapa, selama mana dia melabuhkannya tidak melepasi buku lalinya, tidak melepasi buku lali. Itu adalah sebaik-baik paras dan sebaik-baik tempat yang perlu kita pastikan agar dia tidak melepasi daripada paras itu. Kita dah bincang panjang lebar dah sebelum ni apa sebab, ulama bincang hikmahnya, pengajarannya dan sebagainya. Sebab orang lelaki ni tuan-tuan, bila dia pakai labuh, kadang-kadang mereka ni pakai labuh lepas tu kencing diri. Jadi percikan air atau ketika dia beristinja dalam keadaan berdiri tu, air yang memercik, kalaulah dia pakai separuh betis, sekurang-kurangnya percikan tu tak melepasi sampai batas betisnya. Maka itu lebih menyelamatkan pakaiannya daripada terkena najis. Kerana dalam hadis yang lain baginda menyatakan, kebanyakan orang lelaki di kalangan umatku tak terselamat daripada azab kubur. Sehingga Imam Al-Ghazali kata, kebanyakan umat Nabi lelaki kena azab kubur kerana istinjaknya yang tak betul. Dan orang perempuan umat Nabi yang paling banyak kena azab kubur
kerana dosa mengadu domba atau mengumpat. Jadi orang lelaki paling banyak kena azab kubur sebab dosa. Cara mensucikan dan istinja tu tak betul dan terlalu beringan-ringan dalam hal ini. Sebab tu tuan-tuan, cucu kita, anak kita kalau nak pergi tandas, tuan-tuan ajar dia. Budak-budak sekolah saya tengok dia londeh seluar kena atas lantai tu. Kita tak tahu lantai tu sebelum tu orang tu basuh macam mana. Sebab tandas awam, kalau tandas rumah kita tak apalah kita tahu dia bersih. Tandas awam ni yang Islam pun buang air, yang bukan Islam pun buang air, kita tak tahu. Jadi kita ajar dia, sebelum nak buang air, sintingkan seluar, buang pastikan tak kena lantai. Istinja, cara nak istinja macam mana, buang air macam mana, pastikan tak ada titisan lagi. Kita ajar. Ni kadang-kadang kita berlepas tangan. Budak-budak kecil lagi buang air cara dia, entah bersih entah tidak, kita tak ambil peduli hal ini. Jadi bila dia besar, dia amalkan cara ini kerana mak ayah dia tak didik dia. Esok kalau dia kena azab, dia kata di hadapan Allah, wahai Tuhan, ayah aku ajar aku semayang, tapi dia tak ajar aku cara nak mensucikan diri daripada najis. Jadi solatku tak diterima. Tanyalah dia. Jenuh kita nak menjawab. Walaupun kita cuci baguslah, tapi kita tak mendidik dia dengan baik, maka Allah juga akan mempersoalkan kita pada hari kiamat. Ya, mempersoalkan pada hari kiamat. Baik. Okey, maka Nabi kata, kalau kamu tetap melabuhkan baras bawah buku lali, bahagian itu akan dibakar dalam api neraka. Apa siksaan bagi orang yang macam ni? Allah akan sediakan baginya satu terompah, satu kasut, satu terompah, lalu dipakai kakinya ke dalam kasut itu yang cukup sampai paras buku lalinya. Sama macam Abu Talib kena azab. Setiap pagi, setiap petang dia kena pakai kasut ni. Dinamakan kasut jumrah. Bukan jamrah. Jamrah tu melontar, ni jumrah. Yang mana setiap kali mereka pakai kasut ini, otak mereka akan menggelegak, guduk, macam air yang mendidih. Lalu pecah, kepala mereka pecah, otak mereka pun pecah juga. Otak mereka pun pecah. Baik. Kemudian itu satu hukuman. Hukuman kedua, Nabi kata pula, itu kalau dia saja-saja labuhkan kain dia dan dia tak ambil peduli tentang kesucian, istinja sampai boleh mencemarkan kain dia. Kesalahan yang kedua, kalau dia labuhkan pula, memang dia jaga kebersihan, dia nak masuk tanda dia angkat, tapi dia labuhkan tu sebab nak sombong, nak bongkak, nak ujub, baik lelaki atau perempuan. Yang pertama tadi untuk lelaki saja, yang kedua Nabi cakap ni termasuk perempuan. Dan kita dah bincang dah, pakai gaun labu-labu sebab nak orang puji, gaun ni mahal, gaun ni berapa harga ni, panjang ni dan sebagainya. Maka hukumannya Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat. Dalam setengah riwayat lain, Allah tak cakap, Allah tidak mengampunkan, dan Allah akan siksa mereka dengan azab yang pedih. Jadi tuan-tuan, kita dah bincang cerita sebelum ni tentang khuraim. Kalau boleh kita tolong adjust kain kita pakai tinggikan. Tapi kalau kain kita pakai tinggi, jubah kita labuh tu tak apa, sebab jubah bahagian atas, yang Nabi larang bahagian dalam.
kain atau seluar. Kalau jubah kita, tapi janganlah sampai labuh sampai kaki, tak nampak. Yang tu dah jadi telekung. Maknanya pada bahagian dalam. Baik, hadis yang seterusnya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maratu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha, faqala ya Abdullah irfa' izaraka, farafa'tuhu thumma qala zid, fazidtu fama ziltu ataharraha bi'. Faqala ba'dul qaum ila aina, qala ila ansafis saqain. Daripada anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Abdullah bin Umar ni masa Sayyidina Umar berhijrah ke Madinah, umur dia 10 tahun. Masa Nabi wafat, umurnya 20 tahun. Tapi dia ni tuan-tuan, hebat tak hebat Abdullah bin Umar ni, sehingga kan dia digelar sebagai sahabat kecil, sahabat remaja yang paling mencontohi Nabi SAW dalam semua urusan. Dalam semua urusan. Dan Abdullah bin Umar ni sangat teliti. Tuan-tuan bayang, masa umur dia 10 tahun, dia pernah ikut Nabi semayang malam. Dia mula semayang malam tahajud umur 10 tahun. Saya semayang lagi awal Ustaz. Saya 7 tahun semayang dah. Nanti dulu. Tuan-tuan semayang tahajud ikut belakang siapa? Tok Imam kita semayang tahajud paling kuat pun 2 rakaat 10 minit ke 15 minit saja. Ni dia umur 10 tahun ikut semayang belakang Nabi. Semayang Nabi ni sampai subuh, dekat dengan subuh. Kalau budak 10 tahun boleh ikut semayang, tak berlari, tak main, hebat lah. Sampailah beberapa ketika dia tinggal semayang. Biasalah budak kan, remaja lagi, dia tinggal. Kemudian dia datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, nasihatkanlah aku. Maka Nabi kata, sebaik-baik pemuda adalah mereka yang salat malam. Sebab tu berdasarkan riwayat ini, Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Ibn Murad Al-Fatih, bila dia nak bawa orang tentera pemuda yang nak pergi perang, dia bukan cari orang tua yang semayang malam. Orang tua semayang malam ni biasa sebab dia dah tua dah. Dia tak ada kerja lain dah. Dia dah pencen, dia dah rasa macam-macam dah dalam hidup dia. Jadi elok patut pun dia semayang malam. Anak dah besar-besar, tanggungjawab dia dah kurang. Ini muda lagi, duk huha-huha cucuk bintang lagi. Tapi dia boleh tinggal semua tu, dia semayang malam. Sebab itu mereka ini, pemimpin ini nak cari orang pergi perang, mereka cari yang macam ni. Bukan takat main semayang masjid, semayang malam. Samalah Sayyidina Umar masa nak jatuhkan kubu kerajaan Parsi yang terakhir di Turtus, di Tunisia, di Turtus. Itu kubu Parsi yang terakhir. Kalau jatuh tu, jatuhlah kerajaan Parsi. Masa tu sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, dia hantar surat kat Sayyidina Umar. Dia kata, tolonglah bawa datang tentera tambahan. Kalau boleh ribuan tentera jumlah dia. Sebab kami tak boleh nak tawan, nak tembus kubu ni, kubu paling kuat. Sayyidina Umar dapat surat tu, Sayyidina Umar hantar 100 orang.
Saat kata saya nak 1,000 lebih, hantar 100,000 apa? Sayyidina Umar kata yang 100 ni kualitinya lebih baik daripada 1,000 tentera yang kau minta. Bila saat bawa mereka dikepalai dengan beberapa sahabat dalam medan perang itu, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah pergi jatuhkan kerajaan Parsi, dapat tawan. Rupanya pemuda-pemuda ini adalah mereka yang hebat. Mereka sejak balik tak tinggal semayang berjemaah, bukan tak tinggal semayang, dan mereka juga orang yang bangun salat di malam hari. Jadi Sayyidina Umar, dia nak hantar orang pergi perang pun, calon pun dia pilih calonnya macam mana. Maka sebab itulah, selagi mana tuan-tuan tengok remaja tak penuh masjid, orang tua saja, Islam belum bangun, belum bangkit. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok Palestin. Kenapa Israel dia tak tangkap orang tua? Orang tua nak datang sembahyang, dia bagi, dia tak kacau sembahyang. Tapi bila dia tengok bulan Ramadan, selain Ramadan orang muda duk main, dia kata ini masalah. Dia takut. Padahal budak muda tu tak buat apa pun, nak main sembahyang je, tak buat apa pun, nak main sembahyang, nak main dengar tazkirah. Dia tangkap budak-budak ni. Setakat ni saja, dekat tebing barat, bukan di Gaza, kat tebing barat dekat 4,000 remaja mereka tangkap antara usia 10 tahun ke 17 tahun. Budak-budak ni tuan-tuan kena masuk penjara seumur hidup, mati dalam penjara. Tuan bayang. Tapi kuasa Allah. Saya ada kawan kat sana, dia kata Allah bagi bukanlah mukjizat, kemuliaan. Mak-mak orang Palestin ni dah umur 40 lebih, boleh beranak normal. Tak Down syndrome mungkin. Isteri kita 40 lebih, bang sudahlah bang, tutup kilang lah bang. Tak larat bang, oi. Takut terang-terang, bukannya anak keluar, rahim pun keluar sekali. Tak larat. Ada satu tu, kawan saya share, umur nak dekat 50 lebih, 52, Allah bagi boleh beranak. Ajaib. Dan dia pun senang beranak, sikit-sikit beranak, sikit-sikit beranak. Tu yang Israel takut tu. Pasal Israel tak beranak-beranak. Kan? Ini kuasa Allah. Ya. Baik. Jadi sebab tu tuan-tuan tengok masjid kita hari ni ramai orang umur apa? Kalau umur geng pencet biasa lah tu. Dia yang luar biasa geng muda main masjid. Kalau tuan-tuan tengok benda ini berlaku, insya-Allah kebangkitan Islam akan bangkit di seluruh dunia. Tapi alhamdulillah saya tengok masa PKP dulu, budak-budak remaja kita, remaja ni tuan-tuan kena faham umur berapa remaja ni. Ulama kata syabab, remaja ni daripada umur 15 sampai umur 40. Atas 40 bukan remaja dah. Jangan duk perasan lagi ya. Tu dipanggil remawa. Remaja tua. Kalau 40 ke bawah masih remaja. Saya ni masih remaja. Calon pemuda. Remaja lagi lah. Baik. 40 ke atas hilang keremajaan. Dia masuk ke dewasaan. Dia masuk lain lah. Tapi saya tengok masa PKP dulu, abang-abang rider kita yang muda-muda main sembahyang, alhamdulillah. Bagus ya tu. Walaupun masjid tutup. Dia main sembahyang. Itu satu kelebihan. Sebab tu kita zaman sekarang ni kena ajak anak kita main sembahyang. Walaupun umur mereka kecil lagi.
Karena nak biasakan mereka sampai remaja mereka sembahyang. Baik. Kemudian Ibnu Umar kata, aku berjalan di hadapan Nabi SAW. Ketika tu kain aku labuh, maka Nabi tegur aku. Nabi kata, wahai Abdullah, tinggikan sedikit kainmu. Maka aku pun naikkan. Kemudian selalu saja aku berjaga-jaga dan aku bertanya kepada Nabi, sampai manakah tempat yang patut untuk aku menaikkan kainku. Maka bila sesudah daripada itu, orang bertanya kepada Abdullah bin Umar, apa yang Nabi jawab? Sampai di mana tingginya? Kata Ibnu Umar, sampai ke tengah-tengah betis. Jadi Abdullah bin Umar dia pakai sampai paras itu, ya, sampai paras itu. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan tengok satu trend. Budak remaja kita hari ni, mereka keluar pergi jalan, mereka suka pakai seluar 3/4. Betul 3/4? Dia bawah pada lutut tapi ngam-ngam sampai separuh betis. Tu bagus tu. Mereka pergi jogging pakai macam tu bagus. Tapi kita lah tengok pelik ni, apa ni pakai. Padahal tu yang bagus. Yang tak bagus tu hak zaman dulu tu. Borong mana tikar tu, hak jenis macam penyapu bawah tu. Hak tu tak bagus. Kita duk pakai lama dah macam tu, kita ingat hak tu yang bagus. Padahal yang mereka pakai trend baru ni yang bagus. Tapi sebab tak ada pendedahan, dia orang tak tahu, oh seluar ni lah bagus sebenarnya untuk orang lelaki. Nak pergi tandas senang, nak ambil wuduk senang, semua senang. Ya, maka ini salah satu daripadanya. Baik. Bahkan ada satu riwayat Saidina Umar, masa dia kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah, dia tengah nazak tu tuan-tuan. Masa orang tengah mendatangi Saidina Umar, Saidina Umar ternampak satu orang yang datang ziarah Saidina Umar dalam keadaan kainnya labuh. Saidina Umar sempat bagi isyarat supaya dia tinggikan kain dia. Padahal masa tu Sayyidina Umar tengah nazak, sempat lagi dia memberikan nasihat dan memberikan peringatan. Baik, kita tengok hadis ke-12. Wa'an Ibnu Umar, daripada Abdullah bin Umar juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Faqalat Ummu Salamah, fakaifa tasna'un nisa'a bidhuyulihin? Qala yurkhina shibran. Qalat idza tankashifu aqdamihin. Qala fayurkhinahu dhira'an la yazidna. Ini kena bagi peringatan pada orang perempuan, isteri-isteri kita, anak perempuan kita. Apa kata Nabi SAW? Abdullah bin Umar kata, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang melabuhkan kainnya di bawah mata kakinya kerana tujuan untuk menyombongkan diri, baik lelaki atau perempuan. Tapi kena faham, bukan labuh kain saja. Ulama kiaskan apa-apa sahaja yang tujuannya untuk menyombong, akan dibakar benda yang dia sombong tu dalam neraka. Kalau dia naik kereta, dia sombong kereta dia bagus pada kawan dia, dia dengan kereta dia kena bakar dalam neraka. Kalau dia sombong dengan jam tangan, tangan dengan jam dia kena bakar. Takkan ada jam lagi pun, Allah boleh buat lah benda tu. Mungkin jam tu dalam bentuk neraka punya lah, bukan jam yang dia pakai kat dunia ni. Kenderaan tu Allah bentuk dalam neraka, lepas tu Allah bakar dia sekali. Kalau baju dibuat baginya baju, dia kena pakai baju tu, bakar sekali.
Tengok apa yang dia sombongkan. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Masa Allah berurusan menghisap manusia, Allah tak pandang dia. Siapa yang Allah tak pandang, dia tak dapat rahmat Allah. Ya, dia tak dapat rahmat Allah. Kemudian Ummu Salamah, isteri Nabi, ya, isteri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni kalau kita tengok, dia ada nama sebenar dia, Hindun binti Abi Umayyah. Nama dia Hindun binti Abi Umayyah. Dia ni wanita kegilaan orang Mekah. Cantik, bibir dia cantik, merah, mata besar. Semua orang berkenan kat Ummu Salamah. Dia macam Khadijah, Miss Universe. Orang Mekah suka kat dia, tapi dia suka kat suami dia, Abu Salamah. Ya, pendekkan cerita, dia sayang kat suami dia sampai suami dia cakap kat suami dia buat janji dengan suami dia. Tuan-tuan ada tak buat janji ni, kontrak janji ni? Dia kata kat suami dia, abang, jom kita buat janji. Janji apa? Kalau abang mati dulu, saya mati kemudian, saya janji saya takkan kahwin dah selain abang. Kalau saya mati dulu, abang mati kemudian, abang kena janji jangan kahwin dengan perempuan lain dah selain saya. Tuan-tuan ada buat janji tu? Confirm tak buat? Silap-silap suami dia kata, abang, kalau saya mati dulu, lepas saya abang jangan kahwin dengan siapa-siapa. Yang tu abang tak janji. Yang abang janji, kalau abang mati dulu, hang jangan kahwin orang lain. Ini perjanjian berat sebelah, kata Piramli. Mana dah? Masuk 4 minit. Okay. Kemudian pendekkan cerita, Abu Salamah kata, ada. Kalau aku mati, kahwinlah dengan orang yang lebih baik daripada aku. Tapi kalau kamu mati, ya, kalau kamu mati, maka aku juga akan memilih orang wanita yang lebih baik daripada. Itu Abu Salamah pesan. Tapi ditakdirkan oleh Allah, Abu Salamah meninggal dulu sebab dia cedera dalam medan perang Uhud. Lepas meninggal, dia cakap, dia kata dia tak mau kahwin orang lain dah, walaupun suami dia benarkan dia kahwin. Sebab dia kata tak ada orang yang lebih baik daripada suami dia. Sampai lepas dia ambil iddah, tuan-tuan, Abu Bakar masuk meminang, Umar masuk meminang, Uthman masuk meminang. Last kali yang masuk meminang Nabi SAW. Dia kata dalam empat-empat ni, yang paling terbaik Nabi dia pilih diri. Sebab dia pegang kata-kata suami dia. Cuma orang perempuan, bila suami dia mati, dia kahwin lain, dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Tapi kalau suami terakhir dia tu lebih teruk agama pada suami dulu, dia akan bersama suami yang awal. Tapi kalau sama baik, dia akan dapat yang akhir. Habis tu suami yang dulu tak cemburu ke? Cemburu apa? Bidadari dia ada dah. Apalah orang kadang-kadang tanya soalan pelik-pelik. Dia nak cemburu apa? Dia boleh bini banyak. Cemburu apa lagi? Baik. Okey. Sambung tuan-tuan. Kemudian Ummu Salamah tanya Nabi, wahai Rasulullah, macam mana labuhan kain wanita? Nak labuh tara mana? Sampai mana? Apakah sampai atas buku lali? Nabi jawab, yurkhina shibran. Daripada buku lali itu, kamu boleh turunkan kadar sejengkal.
labuhkan sejengkal. Ya, maknanya Ummu Salamah faham wanita dulu pakai kain sampai pada separuh betih, sebab dia dengar hadis Nabi. Abdullah bin Umar kata separuh betih, lepas tu dia pun pakailah separuh betih. Nabi kata jangan, labuhkan sejengkal. Kalau ambil separuh betih, labuh sejengkal, dia tutup sampai buku lali. Kemudian Ummu Salamah kata lagi, kalau macam tu kaki nampak ya Rasulullah, kaki masih nampak. Ini membuktikan kaki wanita aurat. Sebab Ummu Salamah kata kalau dah labuh separuh betih pun kaki masih nampak. Maka Nabi kata, ya, maksud Nabi tu kalau orang perempuan tu nak pakai stokin, dia nak pakai khuf, dia bolehlah labuh sejengkal. Atau dia duduk kat rumah, dia tak mau pakai khuf, tak apalah. Tapi kalau dia nak keluar, dia nak tutup kaki dia, Nabi kata labuhkan dengan kadar sehasta. Daripada separuh betis, labuhkan sehasta. Tapi Nabi cakap jangan lebih. Maknanya mana-mana orang perempuan yang pakai gaun, dia lebihkan lebih daripada sehasta, sama ada daripada separuh betis ulama kata, ataupun daripada buku lali dilebihkan sehasta, maka itu dilarang. Ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Tapi kalau niat dia menyombong, confirm haram. Sebab tu kalau nak nikah anak pun, gaun tu janganlah lebih sehasta. Ini berhasta-hasta, hasta-tata-tata, panjang. Tujuan dia apa? Oh, nak tunjuk gah. Ini bahaya. Trend macam ni kalau boleh tuan-tuan nasihat anak-anak. Kita sebagai mak ayah kena ada ilmu. Nak pilih gaun panjang-panjang buat apa? Satgi nak jalan naik tangga pun bayar. Pijak satgi jatuh terlondeh ke apa ke? Nak kena orang kat satgi naik, nampak pula kaki. Kita nak tunjuk kat siapa? Kita keberkatan tu bukan pada pakaian tu. Keberkatan tu pada doa orang. Jadi kita kena betulkan trend kahwin zaman sekarang ni. Orang yang buat wedding planner pun kenalah bagi idea pada orang yang nak pilih baju kahwin. Kalau boleh pilih baju macam ni, ini lebih baik. Tidak pengantin nak sembahyang pun susah. Panjang sangat, takkan pengantin tak sembahyang. Melainkan dia uzur lah kan. Ni cerita kalau dia tak uzur lah. Baik, kita tangguh sekadar itulah tuan-tuan untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung tajuk yang baru pada kuliah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bismillah.